Mahaguru yang cakap dia bomoh terkenal jadi kelang kabut dan terus terjun ikut tingkap melarikan diri. Kain samping dia tersangkut dekat tingkap. Semua alat-alat perubatannya habis dipijak-pijak oleh samat perang. Bila tengok Mahaguru lari ikut tingkap, jiran-jiran yang berada dekat situ pun lari bertempiaran, termasuklah TJ dengan datuk dia. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 56, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya letakkan link playlist dekat bawah ni. Yang belum subscribe tu sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca sama-sama selawat Nuri Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Mamat Bukit berhempah pulas nak lepaskan diri dari pelukan samat perang tu. Setiap kali samat perang gigit badan dia, muka Mamat Bukit berkerut menahan kesakitan. Darah membasahi baju Mamat Bukit. "Tolong saya, tangkap dia!" jerit Mamat Bukit. Dengan serentak, Datuk TJ dan Dullah Beragas peluk samat perang dari belakang. Kedua-duanya kena penendang, tersungkur atas lantai. Udin Candung pula bertindak dan terima nasib yang sama. "Kita tangkap kakinya," kata Dullah Beragas. Serentak mereka bertiga tangkap kaki samat perang dan samat perang pun rebah. Mamat Bukit berjaya lepaskan diri dan terus peluk badan samat perang. Datuk TJ terus pulas kedua belah tangan samat perang ke belakang. Udin Candung pegang kedua belah kaki. Mamat Bukit pula terus duduk atas belakang samat perang. "Dullah, kau ambil rotan," kata Mamat Bukit. Cepat-cepat Dullah lompat ke tanah dan segera naik ke atas rumah dengan segulung rotan. Tanpa membuang masa, Dullah Beragas buka gulung rotan dan terus ikat kedua belah pergelangan kaki samat perang. Kemudian Dullah lempar rotan pada Mamat Bukit. Kedua belah tangan samat perang terus diikat. Samat perang terkapar-kapar dekat situ. Nafasnya tercungap-cungap disebabkan letih. Datuk TJ, Mamat Bukit, Udin Candung dan Dullah Beragas tersandar dekat dinding rumah. Datuk TJ bersuara, "Kita tak boleh biarkan dia macam tu. Kesian dia. Tak elok orang pandang. Habis kita nak buat apa? Kalau kita buka ikatan dia, nanti dia bunuh orang lain. Macam mana kalau kita rantaikan kaki dia pada tiang seri?" "Betul juga cakap awak. Kita kena berunding dengan keluarga dia." Mamat Bukit terus jumpa keluarga Samad. Setelah berunding, Mamat Bukit suruh Dullah Beragas cari rantai besi dan kunci. Setengah jam kemudian, Dullah Beragas datang ke rumah bawa rantai besi serta ibu kunci tembaga. Semuanya diserahkan pada Mamat Bukit. "Dekat mana kamu dapat barang-barang ni, Dullah?" "Rantai besi dengan kunci saya pinjam dari Haji Sahak. Macam rantai pengikat sampan je." "Ya, memang rantai pengikat sampan. Kunci tembaga tu kunci peti duit dia. Habis sekarang peti duit ni tak berkunci lah, Dullah. Duitnya memang tak ada, dia simpan petinya je." Samat perang terus diangkat berdekatan tiang seri. Kakinya terus dirantai dan dikunci. Rotan yang mengikat kaki dan tangannya dibuka. Samat perang terus bangun sambil meronta-ronta dan berkata, "Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku nak kambing putih! Aku nak balik ke bukit!" Pinggan berisi nasi yang dihulurkan isterinya terus dipecahkan dan nasinya dipijak-pijak. Jiran yang tengok kejadian tu, ada yang geleng kepala dan ada yang menangis. Beberapa orang dukun yang cuba rawat dia semuanya kena maki dengan samat perang. Datuk TJ tak dapat berbuat apa-apa dalam hal ni. Dia merasakan apa yang terjadi pada samat perang memang pelik. Pelik sungguh. Tadi elok sihat, tiba-tiba ini jadinya. Bukan apa-apa tu, kena sampuk penunggu bukit. Penunggu? Ya, awak tak percaya? Awak dah tengok sekarang.
Susah nak cakap. Terus terang aku kata, ini semuanya kerja syaitan. Terpulanglah. Jangan kita bertengkar pasal ni. Apa yang kita kena fikir, macam mana nak pulihkan Samat perang. Mamat Bukit dan Datuk TJ berbalas senyuman. Kemudian dia suruh Datuk TJ cuba rawat Samat perang. Tapi Datuk TJ menolak dengan alasan dia tak mampu. Samat perang terus menjerit sambil menumbuk-numbuk dada dia. Dia berusaha nak putuskan rantai besi, nak lari ke dalam hutan. Tiang seri dari kayu cengal tu terus bergegar-gegar. Kemudian Datuk TJ bersuara, "Aku balik dulu Mamat." "Silakan, tapi esok macam mana?" "Aku tak faham." "Pagi esok kami nak ke hutan hantar kambing jantan putih dan buat jamuan untuk menunggu. Aku tak nak bersubahat dengan kerja-kerja yang bercanggah dengan ajaran agama Islam Mamat." "Tak apalah, awak jangan menyesal kalau penunggu kacau awak. Aku berserah pada Allah." TJ dengan Datuk dia pun tinggalkan rumah Samat perang yang jaraknya kira-kira 20 batu lebih dari rumah dia. Terdengar sayup-sayup jeritan Samat perang. Sampai dekat rumah, Datuk TJ terus selitkan rotan semampunya dekat gelegar rumah. Bila TJ tanya kenapa tak bawa masuk dalam rumah, Datuk TJ bersuara, "Menurut petua orang tua-tua, barang-barang yang diambil dari hutan tak baik dibawa terus ke dalam rumah. Apa sebabnya tu?" "Entahlah, tapi itu kepercayaan. Entah betul tak tidak. Hati aku ragu-ragu nak bawa masuk." Dua hari kemudian, TJ dengan Datuk dia pergi semula ke rumah Samat perang. Mamat Bukit cakap dia dah tunaikan permintaan penunggu tu. Mereka buat ancak. Semua barang yang penunggu tu nak, mereka letak bawah pokok besar. Kambing jantan putih tu pula mereka sembelih. Separuh dagingnya dibawa balik, separuh lagi mereka tinggalkan dekat bawah pokok tu. "Kerja membazir," kata Datuk TJ. Mamat Bukit tersenyum dan yakin penyakit Samat perang akan sembuh tak lama lagi. Dengan ditemani oleh Mamat Bukit, Datuk TJ terus jumpa isteri Samat perang dan berkata, "Kamu dah usaha berubat penyakit suami kamu?" "Dah. 2 orang pawang saya panggil, semuanya gagal." "Kamu tak nak bawa ke rumah sakit?" "Kalau bawa ke rumah sakit, suami saya akan dihantar ke rumah sakit otak dekat Tanjung Rambutan. Saya nak usaha cari kampung." "Ya, kita cuba cari kampung dulu." Datuk TJ pun tinggalkan isteri Samat perang. Baru 3 langkah Datuk TJ berjalan, isteri Samat perang datang dekat dia dan bagi tahu malam ni ada bomoh terkenal datang untuk rawat suami dia. Bayarannya pun mahal, RM500, tak termasuk tambang dan makan minum. "Saya harap awak datang malam ni," kata isteri dia lah. Baiklah. Malam tu lepas solat isyak, TJ dengan Datuk dia ke rumah Samat perang. Bila mereka sampai, ada beberapa orang jiran dekat anjung rumah. Semuanya duduk bersila. Seorang lelaki berbadan tegap yang dipanggil Mahaguru duduk menghadap mangkuk perasap yang berisi bara. Dia taburkan kemian atas bara tu. Seluruh ruang dipenuhi bau kemian. Satu baldi air dekat sebelah kanan dia. Lelaki yang dipanggil Mahaguru tu pun terus bangun. Dia buka langkah silat dan menyeru nama beberapa pahlawan Melayu. Antara nama yang disebutnya termasuklah nama Hang Jebat. Dia terus tampar muka Samat perang dan kakinya menyepak badan Samat perang. Kemudian dia ambil baldi yang berisi air tu, dia jirus dekat badan Samat perang. Samat perang menggeletar kesejukan. Kemudian lelaki tu letak ujung keris yang beluk 9 atas dahi Samat perang dan berkata, "Ikut cakap aku. Saya patuh dengan perintah Mahaguru. Buka kunci dan rantai dia." Mamat Bukit terus buka rantai besi dekat kaki Samat perang. Mahaguru terus duduk berhadapan dengan Samat perang yang kelihatan terlalu lemah dan ikut apa saja perintah Mahaguru tu. Beberapa orang jiran berbisik sama sendiri puji kehandalan Mahaguru. Dengan perlahan-lahan Mahaguru hembus asap kemenyan ke muka Samat perang dan tepuk rantai. Keris beluk 9 diletakkan dekat lutut kiri dia. Dia ditegur Jin Bukit, kata Mahaguru. "Boleh digulirkan?" tanya isteri Samat lah. "Boleh. Usahkan Jin Bukit. Jin gunung pun boleh saya ajar," kata Mahaguru tu. Mahaguru tu menentang biji mata Samat perang. Tiba-tiba Samat perang bertempik dan bangun. Tempat perasap kemenyan tu dia tendangnya hingga hancur. Bara bertaburan atas lantai. Keris Mahaguru tu disambarnya. Muka Mahaguru tu kena sepak. Semua orang yang ada dekat situ terkejut. Mahaguru yang cakap dia bomoh terkenal jadi kelang kabut
dan terus terjun ikut tingkap melarikan diri. Kain samping dia tersangkut dekat tingkap. Semua alat-alat perubatannya habis dipijak-pijak oleh samat perang. Bila tengok Maha Guru lari ikut tingkap, jiran-jiran yang berada dekat situ pun lari bertimpiran, termasuklah TJ dengan datuk dia. Keadaan jadi kelam kabut, masing-masing nak selamatkan diri. Dalam keadaan cemas tu, samat perang terus menjerit dan lari menuju ke hutan. Nasib baik Mamat Bukit dapat tangkap samat perang dan rantai balik kaki dia. Mungkin disebabkan keletihan, samat perang terus tertidur. Lebih kurang pukul 1 pagi, dia bangun dan minta nasi. Samat perang makan nasi 3 pinggan tanpa lauk. Bila dah kenyang, dia tidur balik. Sepanjang malam tu, TJ, datuk dia dan Mamat Bukit berada dekat rumah samat perang atas permintaan isteri dia. Menjelang waktu subuh, samat perang menjerit dan meronta-ronta dekat tiang seri tu. Bila matahari terbit, dia terus tidur. Sebelum tinggalkan rumah samat perang pagi tu, Datuk TJ pesan pada isteri samat supaya ikhtiar rawat suami dia walau apa cara sekalipun. Saya tak akan biarkan keluarga kawan saya menderita, kata Mamat Bukit. Hati-hati bila kau cari orang yang mengubat kawan kamu tu, Mamat. Sekarang banyak orang menyamar, ada ilmu setengah cawan, mengaku maha guru. Datuk TJ pun tinggalkan Mamat Bukit dekat halaman rumah samat perang. Dah 2 minggu TJ dengan datuk dia tak ke rumah samat perang. Tapi Datuk TJ tahu segala yang terjadi dekat sana. Dola Beragas selalu jumpa Datuk TJ dan ceritakan apa yang terjadi. Selama 2 minggu tu, 5 orang bomoh dah datang untuk rawat sakit samat perang ni. Semua usaha tu gagal. Masuk minggu yang ketiga, Mamat Bukit sendiri datang ke rumah Datuk TJ. Macam-macam ikhtiar saya dah buat. Malam ni ada yang datang nak rawat dia. Siapa orangnya? Saya tak kenal. Kalau awak nak kenal, eloklah datang malam ni. Baiklah, saya datang nanti. Seperti yang dijanjikan, pukul 10 malam, TJ dengan datuk dia pun sampai dekat rumah samat perang. Tak ada apa-apa peralatan yang disediakan dekat ruang tengah rumah tu, macam tempat perasak kemenyan, mangkuk putih atau sebagainya yang selalu digunakan oleh bomoh atau dukun bila mengubat orang. Mamat Bukit terus perkenalkan Datuk TJ dengan seorang lelaki. Orangnya kurus, pakai songkok, air mukanya nampak bersih dan tenang. Datuk TJ terus bersalaman dan perkenalkan diri. Nama lelaki tu Sajono. Menurut Sajono, dia berasal dari Parit Jawa, Johor. Sekarang menetap dekat Cenderung Balai, Teluk Intan, Imam Surau dekat sana. Kebetulan dia melawat anak dia dekat sini. Anak samat perang ni murid anak dia. Anak dia ni cikgu sekolah. Sejak samat perang ni sakit, dah lama anak dia tak datang ke sekolah. Kemudian Sajono bangun dan terus menuju ke tempat samat perang dan suruh Mamat Bukit buka rantai besi dekat kaki samat dia. Bila rantai dibuka, samat perang turun duduk bersila depan Sajono. Sajono tentang biji mata samat perang. Mata samat perang tak berkelip. Makin lama makin garang sinar mata samat perang. Sajono pun sama. Mereka beradu kekuatan dengan mata. Badan samat perang menggeletar macam menahan benda yang berat atas kedua belah bahu dia. Sesekali terdengar Sajono baca ayat-ayat Quran dari surah Jin. Tiba-tiba Sajono terus jatuh atas lantai. Biji mata samat perang yang merah terus merenung muka Sajono. Perlahan-lahan Sajono bangun, tetapi tersungkur balik. Sajono bangun lagi. Kali ni dia perkemaskan duduk dia. Wajahnya kelihatan tenang dan berpeluh-peluh. Sajono terus baca ayat Quran. Suasana agak sepi dekat anjung rumah tu. Tak ada seorang pun yang berani bersuara. Semua yang hadir tumpukan perhatian pada Sajono. Tiba-tiba samat perang yang tadinya kelihatan gagah dan garang berangsur lemah dan terus rebah atas lantai. Terkapar-kapar dekat situ, macam ayam kena sembelih. Sajono terus sujud syukur pada Allah. Mamat Bukit terus menghampirinya dan bertanya, "Apa sakitnya Pak Sajono?" "Semuanya kerja syaitan." "Syaitan?" "Ya, syaitan. Awak tahu, syaitan pada setiap saat berusaha nak binasakan anak Adam dalam pelbagai bentuk dan cara. Ada kalanya menyerupai manusia." TJ dengan datuk dia berpandangan. Tak lama lepas tu, samat perang sedar dari pensan. Sajono menghampirinya. 2 kali Sajono tepuk bahu dia. Kemudian Sajono suruh Mamat Bukit ikat balik samat perang. Malam esok dia akan datang balik. Dengan diiringi oleh anak saudara samat perang,
Sarjono melangkah ke tangga. Dia dihantar pulang oleh anak saudara selamat perang dengan basikal. Saya tunggu sampai pagi dekat sini, kata Mak Bukit bila Datuk TJ minta diri untuk pulang. TJ dengan Datuk dia pun terus berjalan menuju ke rumah. Keesokan malamnya, TJ dengan Datuk dia datang lagi ke rumah selamat perang. Mereka terus duduk dekat anjung rumah. Isteri selamat perang hidangkan 2 cawan kopi untuk mereka. Datuk TJ bersuara, "Mak Bukit ke mana?" "Mak Bukit belum datang lagi. Tiap-tiap malam dia jaga suami saya. Katanya malam ni dia datang lewat sikit. Payah nak cari kawan macam dia." "Ya, macam mana keadaannya lepas kami balik malam semalam?" "Adik kurang sikit. Cuma waktu subuh dia menjerit dan meronta-ronta nak lari masuk ke hutan." "Bersabar, insyaAllah dia akan sembuh." Kemudian Datuk TJ minta izin nak tengok selamat perang. "Sama, kau nak ikut aku?" "Tak nak lah, biar saya tunggu sini tu." Datuk TJ pun melangkah. Masuk langkah yang keempat, TJ mula terasa seram. Bulu tengkuk meremang. TJ terus kejar Datuk dia. "Kenapa Tama?" "Saya seram tu." "Seram? Kau ni penakut sangat." Datuk TJ menghampiri selamat perang yang terikat dekat tiang seri tu. Matanya terpejam, dadanya kelihatan turun naik macam lepas buat kerja berat. "Jangan bangunkan dia," kata Datuk TJ bila isteri selamat perang nak kejutkan dia. Tiba-tiba selamat perang buka mata. "Ini kawan awak, ini cucu dia," kata isteri dia. Selamat diam je. Matanya merah macam biji saga. Atas bawah dia pandang TJ dengan Datuk dia. Kemudian selamat perang mendengus sambil tunjuk gigi. Dia terus meronta-ronta nak terkam Datuk TJ dengan TJ. Mereka berdua segera berundur dan menuju ke anjung rumah semula. Terdengar suara selamat perang ketawa memanjang dengan bunyi rantai besi berlaga. Datuk TJ duduk bersila sambil menundukkan kepalanya merenung ke rantai. Isteri selamat perang kelihatan tak tentu arah. Sekejap datang ke ruang anjung, sekejap berlari ke ruang tengah dan menuju ke dapur. "Bersabarlah," kata Datuk TJ. Tak lama kemudian Mamat Bukit dan Sarjono sampai. "Dah lama sampai?" tanya Mamat Bukit. "Lama juga, dalam setengah jam." Mengikut petua Sarjono, masa datang malam kedua dan ketiga kena dilambatkan sejam. Tak boleh datang dalam masa yang sama. Malam ni datang pukul 11, malam esok pula datang pukul 12. Selepas bersalaman, Sarjono dan Mamat Bukit pun duduk. Isteri selamat perang letak 2 cawan kopi dekat depan mereka. Sarjono bersuara, "Minta maaf, saya tak boleh minum selagi kerja belum selesai. Malam pertama boleh minum sebelum mulakan kerja. Malam kedua boleh minum selepas selesai kerja. Dan malam ketiga langsung tak boleh minum walaupun kerja dah selesai. Saya mulakan sekarang." Sarjono terus ajak TJ, Datuk dia dengan Mak Bukit ikut dia menuju ke tempat selamat perang di rantai. Kemudian Sarjono terus tepuk bahu selamat perang dan duduk bersila berhadapan dengan dia. "Kamu buka rantainya," kata Sarjono pada TJ. Badan TJ mula menggeletar terima anak kunci dari Mamat Bukit. "Cucu saya, Pak." "Tak mengapa, biarkan. Tapi dia tak tahu semuanya ni, Pak. Dia harus belajar." Sarjono renung wajah Datuk TJ sambil tepuk bahu dia. Alright, sampai sini je siri 56. Kita akan sambung ke siri 57 pada video akan datang. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Kalau ada cerita yang nak dikongsikan pada saya, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.